Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelatih pra LIBB siri ke-49. Okay, sebelum kita masuk kepada topik teori muzik, kita akan kenalkan diri kita dengan muzik dahulu. Okay, apa tu muzik? Sebab tak kenal maka tak cinta, betul tak? Okay, apa tu muzik? Muzik ialah sejenis seni bunyi yang mengekspresikan idea dan emosi dalam sesuatu bentuk yang merangkumi beberapa elemen seperti rhythm, melodi, harmoni, warna dan tone bunyi sesebuah muzik. Okey, muzik terbentuk dalam bentuk sebaris iaitu melodi, lebih dari satu ataupun harmoni atau kedua-duanya sekali. Maksudnya melodi dan harmoni itu bergabunglah. Muzik juga dibunyikan atau dimainkan menggunakan satu atau lebih vokal, alat atau kedua-duanya sekali. Maksudnya kita nyanyi seorang-seorang pun dikirakan sebagai muzik. Kita main alat seorang-seorang pun dikira sebagai muzik. Okey, ni adalah staff line. Okay, dalam staff line ni menunjukkan perkara ataupun benda-benda asas yang kita akan jumpa di dalam sesebuah sheet muzik ataupun kertas muzik ataupun note muzik lah yang kita kenal tu. So, saya akan menerangkan satu persatu elemen yang ada di dalam staff line ini. Okey, yang kat depan ni ialah clef. Clef ialah simbol yang diletakkan di awal baris muzik untuk menentukan nama ataupun huruf note dalam staff line. Okay, dalam muzik ni ada banyak sebenarnya clef ni. Tapi di dalam marching band ataupun dalam pancaragam, secara asasnya kita menggunakan 3 jenis clef saja, iaitu treble clef, bass clef dan percussion clef. Okay, beza antara ketiga-tiga clef ni ialah treble clef selalunya digunakan oleh instrumen yang mempunyai bunyi ataupun pitch yang lebih tinggi. Manakala bass clef digunakan oleh instrumen ataupun alat yang bunyinya lebih rendah. Untuk percussion clef digunakan oleh percussion lah. So, okey, antara alat yang menggunakan treble clef ialah flute, piccolo, trumpet dan horn ataupun melofon. Okey, contoh alat yang menggunakan bass clef ialah trombon, euphonium dan juga tuba. Okey, percussion clef pula digunakan oleh alat-alat battery percussion seperti snare drum, bass drum dan tenor drum. Okey, alat pitch percussion seperti glockenspiel, xylophone dan vibraphone menggunakan treble clef. Akan tetapi marimba menggunakan kedua-dua clef. Hal ini kerana marimba mempunyai range yang sangat besar. Okey, seterusnya kita akan tengok note value ataupun nilai note dan rest. Okey, note value ialah nilai sesuatu notasi dalam satu bar. Okay, nilai note ni menentukan panjang pendek sesuatu note untuk dimainkan. Rest atau rehat merupakan nilai note yang tidak perlu dimainkan atau diam di dalam bar line tersebut. Okay, anda boleh tengok dekat sini simbol note dan juga nilai note tersebut. Dan simbol rest bagi note tersebut. Okay, dekat sini kita ada semi-breve, minim, crotchet, quaver dan juga semi-quaver. Okay, nilai bagi semi-breve ialah 4. So, nilai bagi minim ialah 2. Nilai bagi crotchet ialah 1. Nilai bagi quaver ialah separuh. Nilai bagi semi-quaver ialah 1/4. Okey, kalau korang perasan, note ni bahagi 2 oleh note yang sebelumnya. Okey, sebagai contoh, minim
ialah pembahagian daripada semi-breve. Okey, kalau tak faham lagi, kita tengok rajah ni. Okey, rajah ni ialah music note tree ataupun pokok note muzik. Okey, rajah ni menunjukkan pembahagian ataupun subdivision setiap note. Okey, dekat rajah ni kita boleh tengok semi-breve apabila dibahagi dua menjadi minim. Minim dibahagi dua pula menjadi crotchet. Crotchet dibahagi dua menjadi quaver. Quaver dibahagi dua menjadi semi-quaver. Sebenarnya ada lagi kecil, tapi dekat sini kita bahagi secara asas dahulu. Okay, sekarang ni kita tengok triplet. Okay, triplet ni merupakan sejenis rhythm yang mengandungi 3 not di dalam satu rhythm, dua not yang biasa. Triplet ni mempunyai banyak jenis. Okay, contohnya seperti triplet crotchet, triplet quaver ataupun triplet semi-quaver. Okay, perbezaan antara ketiga-tiga triplet ni ialah nilai not mereka. Okay, sebagai contoh triplet crotchet. Okay, triplet crotchet ialah 3 not crotchet di dalam 2 beat ataupun 2 rhythm lah. Boleh tak sepatutnya crochet ni ialah satu. Macam mana nak boleh masuk dalam 2 note sebab dia ada 3 crochet kat situ. Pelik kan? So ni ialah triplet lah. So dia punya rhythm ni macam unik sikit. Okay, fun fact, note triplet ni selalu digunakan sebagai impact dalam sesebuah lagu. Sebab triplet ni selalu memberikan kesan impact dalam sesebuah lagu lah. Lagu pop ke lagu apa-apa. Okay, sebagai contoh, anda boleh tengok video ni. Untuk sekejap saja dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Okay, aku rasa korang tahu kan semua lagu ni. So ni ialah satu contoh penggunaan triplet dalam lagu pop lah, dalam arrangement lagu ni. Okey, seterusnya ialah dotted. Okay, dotted merupakan rhythm yang bersama dengan note yang lain. Okay, rhythm yang mempunyai dotted akan dibahagi kepada dua dengan rhythm asal dan ditambahkan kepada nilai rhythm yang asal. Okay, kita boleh tengok contoh dekat sini. Okay, kat sini ialah dotted crochet. Okay, nilai crochet ialah 1. Okay, dotted pula ialah separuh dari not asal, iaitu not crochet. 1 dibagikan kepada 2 akan menjadi separuh ataupun 1/2. Dan ambil kedua-dua nilai itu, campur atau tambahkan. Okay, crochet bertambah dengan dotted akan menjadi 1/2 ataupun 1/2 lah daripada note asal itu. Okey, kita masuk ke topik yang seterusnya. Time signature. Okey, time signature ialah nombor atau nilai yang berada di awal skor untuk menentukan beat untuk sesebuah lagu. Okey, di dalam time signature bagi kepada 2 bahagian. Okey, bahagian atas ialah bilangan not asas di dalam satu bar. Yang bahagian bawah ialah nilai not asasnya. Okey, yang pertama sekali kita tengok nilai not asas dulu. Okey, dekat sini kita boleh tengok note dan note asas yang ada di dalam time signature. Okey, bagi semi-breve ialah 1. Bagi simbol minim ialah 2. Bagi simbol crochet ialah 4.
bagi quaver ialah 8. Okey, bagi bahagian atas time signature ialah bilangan not asas dalam satu bar. Okay, sebagai contoh, dalam satu time signature 4/4 kita mempunyai 4 crochet di dalam satu bar. Hal ini kita boleh nampak bahagian bawah ialah nombor 4 iaitu crochet. Bahagian atas itu bilangan crochet di dalam satu bar itu. Okey, sekarang kita masuk ke topik key signature. Okey, key signature ni lah yang kita dengar masa nyanyi. Kita suruh naikkan satu key, turunkan satu key. Oh, tak sampai lah, turunkan. Oh, key Zanazin ni dalam F major lah. Itulah key yang kita selalu dengar tu. Okey, key signature ni ialah susunan sharp atau flat di dalam satu baris muzik. Setiap key signature mempunyai susunan dan bilangan simbol sharp dan flat yang berbeza dan di dalam susunan yang berbeza. Okey, selalunya untuk kita belajar key signature, kita menggunakan gambar circle of fifth. Okey, ni gambar circle of fifth. Okey, circle of fifth ni mempunyai semua key signature major dan minor dan mempunyai semua sharp dan flat. Okay, saya akan tunjukkan beberapa contoh key signature yang selalu kita jumpa di dalam muzik pancaragam. Okey, contoh C major tidak mempunyai simbol sharp dan flat. Bagi D major mempunyai dua simbol sharp iaitu pada note F dan C. Okey, oleh itu bila membina scale D major, nota C dan F perlu dinaikkan satu semitun dan menjadi C sharp dan F sharp. Okey, manakala bagi B flat major mempunyai dua flat. Okey, B flat major mempunyai dua flat pada note B dan E. Okey, apabila mainkan lagu ataupun scale yang mempunyai key signature B flat major, note B dan E perlu diturunkan satu semitun dan maka ia menjadi B flat dan E flat. Semua konsep digunakan ialah sama bagi kesemua key signature. Okay, seterusnya kita ke topik dynamic dan articulation. Okay, dynamic ialah tahap, kuat atau perlahan sesuatu bunyi. Manakala articulation bermaksud panjang pendek sesebuah notasi. Okay, kedua-dua elemen ni penting dalam sebuah lagu kerana dengan dynamic dan articulation ini juga memainkan peranan yang penting untuk mengekspresikan emosi dalam sesebuah lagu. Okay, dynamic mempunyai banyak simbol. Okay, saya akan terangkan dari paling perlahan ke paling kuat. Okay, yang pertama sekali kita ada pianissimo, iaitu sangat perlahan. Piano, iaitu perlahan. Mezzo piano, sederhana perlahan. So, mezzo ni maksudnya sederhana. Mezzo forte, sederhana kuat. Forte, kuat. Dan akhirnya fortissimo, sangat kuat. Okay, selain itu, kita ada simbol dari perlahan ke kuat, dari kuat ke perlahan, iaitu crescendo dan decrescendo. Okay, crescendo ialah
dari perlahan ke kuat. Manakala di crescendo ialah dari kuat ke perlahan. Okey, kita masuk kepada articulation pula. Okay, articulation ni yang pertama sekali kita ada accent. Okey, accent ni bayangkan seperti kita nak mengemphasiskan ataupun memberi satu attack yang padu, yang solid. So bayangkan anda sebut ta. Macam tu accent. Okey, seterusnya kita ada tenuto. Tenuto ni opposite dengan accent kerana ia lebih relax ataupun lebih loose daripada note biasa. So bayangkan anda sebut da, da. So dia punya bunyi lebih relax ataupun lebih loose lah. Okay, seterusnya kita ada staccato. Okay, staccato bermaksud short ataupun pendek. So note yang dimainkan haruslah pendek. So bayangkan anda sebut that. Try sebut that. So pendek kan? So macam tu lah bagaimana kita bermain note yang ada staccato. Okay, marcato. Marcato ni macam gabungan staccato dan accent. Dia pendek dan kuat. So bayangkan anda sebut tak. So kita sebut tak. So dia macam dia pendek tapi dia kuat, dia solid. Okay, seterusnya kita ada slur. Slur tugasnya ialah menggabungkan ataupun menghubungkan dua note yang berbeza. So cara untuk sebut ialah anda boleh pakai ya ataupun la. Okay, akhir sekali kita ada tie. Berbeza dengan slur, tie ni tugasnya untuk menghubungkan dua ataupun lebih note yang sama. Okay, sebagai contoh, apabila dua note crochet ditaikan, so bunyi dia akan menjadi minim. Okay, selalunya tie ni digunakan untuk menghubungkan dua note yang sama tetapi di dalam bar yang berbeza. Okey, akhir sekali kita akan belajar pasal jumps and repeat. Okay, jumps and repeat ini ialah simbol-simbol yang digunakan di dalam skor muzik untuk menunjukkan pengulangan atau lompatan dari satu bahagian ke bahagian yang lain. Yang pertama kita ada repeat bar yang bermaksud ulang baris atau bar tersebut. Yang kedua kita ada volta ataupun nama famousnya ialah house. Asasnya kita ada first house dan second house lah. Dan ketiga kita ada signal, iaitu satu simbol. Kita ada coda, simbol yang digunakan dalam lompatan. Okay, to coda maksud pergi ke simbol coda selepas berjumpa dengan perkataan ini. Ataupun seterusnya kita ada DC al-coda atau nama penuhnya ialah da capo al-coda. Maksudnya ulang dari awal hingga ke simbol coda. Seterusnya kita ada DS al-coda atau nama penuhnya ialah da signo al-coda, yang bermaksud dari simbol signo tadi terus lompat ke simbol coda. Okey, itu saja sesi teori muzik bersama saya, Dr. Afiq. So saya mengharapkan kepada semua pelatih agar dapat memahami apa yang kita belajar pada hari ini, dan saya juga berharap agar semua pelatih dapat mengamalkan dan mempraktikkan ilmu teori ini sepanjang pra LIBB dan LIBB yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang, insyaAllah.